لا حضرة النبي المصطفى رسول الله آله الكرام وأصحابه شؤون الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا حول رسول الله على الله سواء Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif sallallahu alaihi wasallam. Dan tiada mengetahui akan sebenar-benar situ. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man 'amila bima 'alima warasahu Allahu 'ilma ma lam ya'lam. Man amila, barang siapa yang beramal, bima dengan barang, iaitu dengan ilmu, alima yang ia mengetahui. Jawab dia, warasahullahu ilma ma lam ya'lam. Allah Ta'ala akan wariskan ilmu yang dia belum mengetahui. Barang siapa beramal dengan ilmu yang diketahui, segala ilmu syariat yang dia belajar, maka dia akan diberikan, dia masuk ilmu dia ketahui, akan dia daripada ilmu tariqah dan ilmu tasawuf. Dan saya memberi akan dia Ta'ala akan ilmu ini, mempusakai ilmu mukasyafah, ya, dia akan mempusakai ilmu mukasyafah yang tiada diketahui akan dia oleh kebanyakan manusia. Ilmu secara kashfin, Tuhan bukakan batin hati dia, makrifat Allah Ta'ala dengan cara mengenali pembukaan dalaman dia. Tengok bawah ni dia, uraian daripada Ibnu Raslan. Dan dinamakan pula ilmu mukasyafah itu ilmu hakikah. Ilmu hakikat ialah ilmu mukasyafah, sebab bila terkasyaf, terbuka, baru dia akan nampak betul. Sekadar perkhabaran dan pegangan itu peringkat awam. Dia kena naik atas, dia akan terus terbuka. Dan ilmu tarikat dan ilmu tasawuf, iaitulah jalan mendapat ilmu mukasyafah. Ilmu tarikat, ilmu mengenali perjalanan rohani kita ni, dan amalan-amalan tarikat yang disertai dengan pengalaman-pengalaman rohani, dan juga ilmu tasawuf, sama ada peringkat bawah atau seterusnya. Iaitulah merupakan jalan akan mendapat ilmu mukasyafah, ilmu secara pembukaan terus daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga ilmu hakikat itu, seperti disebut oleh Syekh Ibnu Ruslan rahimahullah ta'ala radhiyallahu anhu, Ibn Ruslan ad-Dimishqi, dalam hikam dia. Apa dia kata? Al-ilmu tariqul amal, wal amal tariqul ilmi, wal ilmu tariqul ma'rifah, wal ma'rifah tariqul kashf, wal kashfu tariqul fana. Al-ilmu ini ilmu tarikat, itu jalan bagi beramal, jalan bagi beramal, jalan tarik, nama pun tarik, mana jalan, ya, bila tak berjalan, bila mau sampai. Ilmu kedai kopi pula dia kata itu bawa jalan, kita dah sampai, wah lagi kacau. Ya, kita tak payah berjalan, dah sampai, itu gila babi mungkin. Ya, banyak ini memang gila babi banyak. Lepas tu jadi babi gila.
Dia mengakui muka-muka ni. Banyak kedai kopi, lepas tu tak payah semayang. Dah sampai. Ya. Nak sampai, mesti berjalan. Ya, berjalan baru sampai. Alih tiba sampai. Tak masuk akal ni. Ya, tak masuk. Tak masuk maknanya dalam adat yang biasa tak begitu. Mana tariqah itu jalan bagi beramal. Mana kata beramal, dia belum jalan. Sebab jalan ni jalan rohani. Dan jalan bagi berbuat ibadat yang khalis bagi Allah Ta'ala. Dan amal pula itu jalan bagi menyampaikan pada ilmu. Dia panggil ilmu hakikat. Mana ilmu mukasyafah, jalan dia ialah beramal dengan ilmu yang telah diketahui. Dan ilmu hakikat pula itu bagi makrifat, jalan bagi makrifat. Mana bila sampai pada hakikat, dia akan dibuka makrifat yang sebenar dengan Tuhan. Dan makrifat itu ilmu mukasyafah, dan ilmu mukasyafah itu jalan fana. Itu dia. Dia berpusing kan ni. Ilmu tu jalan amal. Ya. Ilmu tu adalah jalan beramal. Amal itu jalan ilmu. Ya, mana ilmu atas. Kalau ilmu syariat tu perjalanan dia untuk beramal. Kemudian amalan tu pula pergi kepada ilmu, pada ilmu ini ilmu hakikat. Dan ilmu tadi tarik makrifat. Dan makrifat pula tadiful kasyfin. Ya, makrifat itu ialah jalan kasyaf. Dipanggil mukasyafah. Dan kasyaf itu bau jalan kepada fana. Ini jalan dulu dia kata dia fana. Dah lalu kasyaf? Belum. Kalau kasyaf dah lalu makrifah, ilmu susunan dia. Ilmu, amal, mukasyafah, makrifah, bau fana. Bapa nak beri bakar. Susunan dia. Allah karim. Habis. Dan yang dimaksudkan dengan fana itu apa maksud di sini? Dan dimaksudkan dengan fana mana lenyap, orang panggil lebur, hancur, hilang, ya, daripada segala perbuatan yang lain daripada perbuatan Allah Ta'ala. Mana dibukakan kalbi dia oleh Allah SWT akan keperasaan af'al dia. Af'al makhluk hilang, dia tak rasa kan. Sebab ilmu ni panggil azwaq, rasa. Ya. Sebab dia membanyakkan zikir sampai dia rasa diberi kelazatan. Bila lazat diberi keasyikan, bila keasyikan dibuka. Ini dia. Ya, rifa'al hiya, rafa'tul hijab, aku buka hijab. Bila buka apa? Kasyaf dah tuan-tuan. Itu buka tu panggil kasyfin. Itu buka. Terbuka apa? Qalbi. Dibukakan qalbi dia yang selama ni terperasan, dia tertutup. Bila qalbi tidak dikasyaf, dia mana mastuk, dia tutup. Mahjub. Lawan kasyfin, hijab. Ya, maksyub dengan mahjub. Bila mahjub dia tutup. Kepesanan dengan Tuhan tak nak. Tapi bila Tuhan buka aja, faham, baru dia rasa. Bila dia merasa kebesaran Tuhan, confirm kebesaran makhluk akan fana. Bila dia merasa af'al Tuhan, confirm af'al makhluk lenyap, lebur. Dia tak boleh pergi tu. Tuhan tajalli memang habis tu. Tuhan tajalli af'al, dia memang habis af'al makhluk, kosong. Kalau masih rasa tu belum tajalli. Tu maksudnya. Kalau belum rasa, dia masih ada rasa makhluk, dia belum tajalli. Kalau tajalli confirm dia hilang. Pum, pancaran nur datang, habis semua hilang, lenyap. Dia dengan Tuhan je. Dan bila tajalli asma makhluk hilang. Bila tajalli af'al makhluk hilang. Last sekali tajalli kewujudan dia, habis. Mawjud dia, la mawjud bihaqqin illallah. Tiada wujud sebenar melainkan dia. Di mana tu dalam? Bukan luar ni. Ni luar ni tak pakai dan luar ni lembu kambing pun nampak. Dan yang dalam tu, dia yang boleh sampai. Bukan luar dibungkus kain-kapan tu, jempak dalam liang lahat tu je. Sangkau. Kita tak bicara sangkau pun ni. Kita bicara dalam tu, hakikat yang sebenar. Sebab dia yang berkelayakan untuk sampai ke Tuhan. Dia diberi izin untuk sampai, tapi dengan syarat bersihkan dia. Bersih daripada apa? Bersih daripada berhadap pada makhluk. Setiap saat dia dengan Tuhan, dan lazat dia tu, Masya Allah. Kalau dia nak cerita, zak wa man lam yazuk lam yazuk, man zaka zak wa man lam yazuk lam yazuk. Siapa rasa
dia rasa. Siapa tak rasa, dia tak dapat. Sebab ilmu ni bukan ilmu idrakul aqli. Ya, ini ilmu mukasyafah, idrak ruh. Ruhani punya idrak, tangkapan dalam. Ya, itu. Sebab kajian kena apa? Kena sental. Sental dengan istighfar, taubat, kemudian hiaskan dia, polish dia dengan zikrullah. Baru dia berkilat, baru dia cantik. Ya. Itu. Dan dimaksudkan dengan fana itu adalah fana daripada segala perbuatan. Fana fil af'al dia. Ya, dengan mana la fa'il illallah. Ya, kalau fana pada sifat la hayy illallah. Jadi yang hidup melainkan Allah Taala. Ya. Kalau fana fi zat la maujud illallah. Itu fana fi zat. Satu perasaan yang Tuhan cempakkan di suwaidal qalbi, di tengah batin qalbi itu. Pancaran nur itu dicempakkan dalam qalbi itu, ya. Maka dia akan memadamkan syu'urul khalaq, kesedaran makhluk hilang. Ya, kesedaran makhluk dihilang. Makhluk duduk dalam apa ni kan? Makhluk hijab mulki. Bila hijab tu malakut. Ya, bukan badan dia terbang. Idrak dia tangkap, sam, syuur. Macam kita lah, orang tengah tangkap satu benda, dia tengah asyik kan, kita benda pun, hei, kau ni apa ni, kat mana kau sekarang ni? Anak kat Mekah asyik dia. Balik tengah asyik kat sana, tengah syok, dia bawa balik, oh sekono itu gingat sana, jasad kat sini, kalbi dia buat duk menghayati kat sana. Itu sikit baru, itu baru takhayul. Ya, takhayul. Lepas takhayul baru dia apa? Tasawur. Ya, lepas tasawur dia begini. Ya, lepas takhayul, tasawur. Barang Rasulullah apa kata gitu? Takhayulan. Awalan takhayulan. Khayalkan kita bersama Nabi. Sampai dia tasawuran, dia bagi tasawur. Kemudian kita hakukan. Bagi tahqiq. Ya, benda tu kan takhayul dan bukan takhayul, khayal macam khayal tidak. Gambaran tu kena ada untuk mematikan gambaran yang lain. Kias pada baca Quran. Rasulullah kata baca Quran menangis. Kalau tak menangis, buat menangis. Itu hadis sahih. Buat sampai jadi. Itu maksudnya. Supaya sini takhayul pum sampai jadi tasawur pun terbuka. Dan yang dimaksudkan dengan fana itulah fana pada segala perbuatan, mana afal dia. Yang lain daripada perbuatan Allah Ta'ala. Pada perbuatan lain kita padamkan dalam memandang afal dia. Ya, habis itu. Ini panggil pandangan apa ni? Biasa pandang semua pandang basirah, bukan pandang luar. Pandangan dalam. Bila pandangan dalam pemandangan syuur. Pandangan alam syuur, kesedaran, keperasanan. Itu mana pandangan dalam. Bukan pandangan luar. Luar ni mata luar dia nampak cara luar. Mata dalam cari idrak dalam, ya. Dan fana daripada segala sifat. Segala sifat kita fanakan. Sifat kita dengan dalam sifat. Fanakan kudrat kita, makna lenyapkan keperasanan kudrat makhluk dalam asyik memandang kudratillah. Bila dia apa mana? Bila dia asyik. Bila dia asyik, bila dia lazat. Asyik tak akan datang melainkan dia lazat. Dan lazat tak akan dapat melainkan kasrah. Dia mesti banyak zikir banyak sebut, dia dapat lazat pada asyik. Lepas asyik keempat baru rufi'ah, ya, terbuka. Terbuka dia dapat apa yang Tuhan buka, asma' dia ke, awsaf dia ke, af'al dia ke, boleh dapat. Lepas tu kalau tak ada zikir, no way, tutup jalan. Tak ada zikir, tak ada cerita. Dia mesti tarik pula dengan adab dia. Apa adab paling besar? Ta'zimullah. Kita tarik tu terasa kebesaran ni. Allah terasa zat yang wajib wujud, ya tasib bisa bi'awsafil kamalat. Zat yang maha besar, maha agung, yang maha dahsyat, yang bersifat dengan segala kebesaran, keagungan yang semua duduk bawah dia. Lenyap. Allah dia rasa tu ada hilang tu. Akhirnya dia hilang, terpadam yang lain. Ya, dia akan terbuka
pencerahan hakikat. Dia panggil alam nurul ama. Dia banyak istilah tu kan. Dan Sidi Ahmad Idris wirid sahur dia masuk dalam hakikat dia nurul ama. Itu ketiga tu kosong. Kalau Syazilia dia bayangkan nur, zikir tarik nur tutup seluruh alam. Itu cara dia kan. Bila kita tarik zikir dia bayangkan kalimah Allah tu, alif lam lam ha tu berada di kaki langit sana sampai kaki langit tu. Mana kita semua makhluk duduk bawah tu. Tu masing-masing cara tu. Kafiat apa tu sebenarnya? Kafiat nak menghapuskan pandangan makhluk. Sebab takkan terbuka kalau makhluk ada. Takkan terbuka kalbi kita dengan dia selagi makhluk ada dalam. Sebab hati tak merdeka. Kalau Sayyid cakap pada dia punya apa, khadam, dia punya kuli, penghulu, dia kata apa pada hamba dia, kau merdeka bila engkau bayar 2,000, kawan tu bayar RM1,999. Merdeka tak? Merdeka. Satu lagi, satu pun tak. Dia kena habis pusing. Bermaknanya dia lepas tergantungan di bertuan dia bila dibayar habis. Begitulah kita masuk pum, lepaskan pandangan semua makhluk, jangan ada sedikit pun. Pum baru dibuka. Baru dibuka keperasaan dia dengan kita. Oh, itu lazat dan itu dia panggil nikmat paling besar. Wa itmamun naim bil nazar ila wajhil karim. Nikmat paling besar bila terbuka kita dengan Tuhan. Tidak buang lazat makhluk, bayar. Lepas tu ulama fiqah dia kata ilmu fiqah hebat. Imam Sufi kata ilmu ni sibat lah. Dia dah buat sekali dah. Dia dah test dengan batu semua kan. Aku ikut cara aku. Dia baling ke batu kat ulama fiqah, keluar hukum. Dia baling batu ulama Sufi, keluar azwaq. Hukum pap. Apa kau baling orang tengah mengaji haram hukum? Betul lah. Betul. Tu hukum. Yang ni tak paling pop Allah. Dia keluar tuan terus. Oh, Masya Allah. Ini kau cerai hidung kau kat kuat dia. Dia pun serah hidung kat mursyid tu, kan mursyid tu tarik dia, suruh pum, terbuka Allah. Kalau aku tahu lama aku cari jalan ni tu. Jalan itu buka. Buka. Dia tuan buka dia lazat dengan tuan tapi ceritalah. Benda lazat dan benda yang lemah tidak boleh diwakilkan dengan tulisan. Kelazatan tak boleh diwakilkan dengan ibarat. Kita nak cerita pun tak. Sepit mata kita cerita pun tak apa. Kena rasa sendiri. Dan rasa kita tak akan dapat melainkan kita buang rasa dengan makhluk. Selagi kalbi kita rasa dengan makhluk, oh hebat, sedap, lazat, mana kita menambat kalbi kita dengan makhluk. Orang suruh lepas boleh pergi. Bukan lepas luar, dalam tu lepas kan. Sebab kena follow zikir yang putus dalam. Bila dia lepas alaqah kalbi dia dengan makhluk, bermakna apa? Itu alam mulki, dia naik pum. Keperasaan terus dengan dia belazat. Itu dia buka. Itu dia panggil rafa'tul hijab. Aku buka akan hijab bila ada ishkun. Dan ishkun tak akan berlaku melainkan ada lazah. Dan lazat tak akan dapat melainkan kasrah. Ada terus nanti. Mesti banyak zikir. Lepas banyak boleh rasa lazat. Lepas lazat baru asyik. Ada apa asyik boleh buka. Dibuka pintu kalbi berseronok dengan dia. Dan fana daripada segala sifat. Tak ada yang kuasa, tak ada yang berilmu, tiada yang hidup melainkan hak dia. Dan fana daripada wujud, iaitu tiada yang mawujud hakiki melainkan dia. Sekira-kira tiada melihat dengan mata hati. Bukan mata luar. Mata luar tak pakai ini. Mata luar dia boleh tengok duit dan tengok kertas dan ni mata dalam. Dia pandang nur. Melainkan semata-mata dengan perbuatan Allah SWT. Dia rasa dan rasa tak boleh nak cerita. Dia sendiri rasa perbuatan semua afal Tuhan, sehingga dia bergerak, dia rasa dari Allah. Kalau dia bergerak dari Allah, dia bercakap, dia rasa dari Allah, dia dengar dari Ta'ala, tamam. Itu maknanya dia telah masuk golongan kekasih Allah Ta'ala. Dalam hadis sahih sebut kan, fa iza ahbabtu kuntu sam'ah ila akhir. Bila aku kasih dia, akulah pendengar. Dia mendengar dengan aku. Dia bercakap, dia berjalan semua dengan aku. Dia kena padam kan? Dia tak boleh padam, tak buka. Itu masalah ni. Kita nak tapi kita tak padam. Kita tu terik tapi kita pegang. Kita suruh syekh terik. Terik dengan doa dan munajat tawajuh dia lah. Istilah ni. Ya. Baru kalau fokus dengan tawajuh dia, cuma kita pegang. Ya.
Tangan sebelah tu dia tarik, tangan sebelah kita pegang, tak nak lepas. Mana boleh lepas ni? Oh, dia boleh pergi. Ya, tarik kau lepas dengan makhluk, naik. Syarat dia apa? Pasal kata farriq galbak minal aghyar, tu isyarat. Farriq galbak mana isyarat kita takhallus, kita lepaskan qalbi kita daripada makhluk. Ya, kita lepas. Wujud yang macam tak ada, kosong, apa dia tarik. Bahwa yamla bil ma'arif, dipenuhkan dengan makrifat wal asrar, dan segala sir, rasi-rasi dalam kemukaan. Dipantang tali bertembung dua tu. Cuba dalam hikam Ibn Atam 4 kaifa tu diisyaratkan kaifa 4 kan. Kaifa yashku qalbun suwarul akwan muntafi'atun bi marti. Macam mana hati kamu dapat sinaran nur dari Tuhan, sedangkan rupa makhluk tertambat dalam kalbi kamu. Tempat ni pancaran nur, kau masukkan makhluknya. Tak ada lagi, dia jam. Kaifa yarhalu ila Allah wa hum muqabbalun bisyahwat. Macam mana kau nak berjalan ke Tuhan, kau ditambat dengan semua tambat. Dia proses nak buangkan tambatan kalbi dengan khalaik. Mau dibuka. Am kaifa yafhama daqaiqal aswah wa lam yatub min hafawati. Macam mana kau nak faham daqaiq ilmu sir, sedangkan kau tak bertaubat daripada dosa. Yang nak dosa je apa? Nafsu tu apa? Makhluk tak? Tu makhluk terdekat. Makhluk terdekat jahanam kita nafsu. Dan buang kerat dia. Apa dia akan dibuka. Ya. Am kaifa yadkhula hadrat Allah. Macam mana kau nak masuk hadrat Tuhan, sedangkan wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalati. Kau belum bersuci daripada janabah kelalaian di belawan dulu. Ya, kelalaian tu untuk nafsu. Kat lah dia. Bila kat tu buka. Tu je dan jalani dengan riyadhah wal mujahadah. Siapa dapat jalan kajian tu bohong. Tunggu saya pesan. Ya, tunggu saya kata jalan ni bi riyadhah wal mujahadah. Ya, la bil bas, bukan dengan bahasa kat ni bahas hakikat ni. Bahas tu atas kertas. Ya, atas kertas tapi perlu. Sebab dia nak memahami. Takut kita tak ada kertas kan kita tak faham. Dia buat-buat kasi dah bahasan dah sampai belum jauh lagi. Sebab ulama apa? Ulama bahas atas kertas ni. Sebab supaya kita jangan tergelincir. Supaya kita memahami uslub yang sebenar. Kemudian faham, dengan faham sampai tak? Dia kena kayu kan. Riyadhah mujahadah. Kena faham. Kalau tidak kan dibabah pula. Faham serta jalan. Baru disub. Ibarat dua sayap. Kanan, ilmu dan amal. Itu maksud dia. Lepas tu Imam Ghazali isyarat dan tasnif akhir Minhajul Abidin apa? Al-ilmu wal-ibadah tu. Ilmu, ibadah. Ibadah masuk riyadhah mujahadah semua. Ya. Dia panggil wa huma jauharan. Dua permata yang amat besar. Ya. Sebab penting cari kelazatan dengan Tuhan. Obat. Bahaya besar bila hati kita tak ada lazat dengan Tuhan. Bahaya paling besar, lebih bahaya pada telur ujung tanduk. Kalau hati tak ada asyik dan tak ada lazat dengan Tuhan, bahaya tu. Sebab kelazatan sifatul qalbi. Bila lazat tak ada kat dia pergi kat mana lazat? Makhluk je, dia dua je. Makhluk khalik dengan makhluk tu je. Tak pergi ke dia pergi sini. Kita gagal memberi lazat dengan Tuhan, lazat tu akan pergi tempat lain. Makhluk sambau. Habislah lazat dengan benda, dengan itu, dengan ini. Khayal, jam, kasih, mahabbah, rindu, tu semua tu sifat tu kena beri kat dia. Ya, kita beri kat makhluk je habis. Kita beri kat makhluk, dengan Tuhan dah tak ada. Nak jalankan lah. Ya, sebab lazat, rindu tu benda besar tu. Sebab tarikuna tarikul mahabbah. Jalan kami sekalian arif bila ila mahabbah. Ya, sebab dia kata tadi kena banyak zikir. Rahsia dia dapat lazat. Bila lazat baru dapat rindu. Rindu ni nak pakai. Rindu dia panggil apa? Dia punya perjalanan dia. Ya, matiyah kenderaan. Kata ada tu jam kan. Habis. Melainkan semata-mata akan perbuatan Allah Ta'ala, dan semata-mata sifat Allah Ta'ala, dan semata-mata wujudullah Ta'ala, dan dengan fana daripada segala yang lain dari Allah Ta'ala, itulah sampai kepada maqamil baqa. Dia fana dah lama dan dia hasil fana sab, dia terus lompat lagi baqa. Sebab dia punya hijab dah tak ada. Bila dalam fana, hijab dia tak ada dan dia lenyap. Baru dia naik pak dengan Tuhan. Tak lama tu dia bakar.
Ya, dia sedar syuur qalbi dia sentiasa. Ketika itu dia akan ru'yatul khalaik billah. Itu istilah baka, ru'yah khalaik billah. Dia memandang makhluk semua dengan Tuhan. Ya, dia tak ada dengan diri dia, dengan makhluk, dengan makhluk. Dia pandang makhluk billah, billah, billah. Ya, dengan Allah. Mana bi iradatillah, bi qudratillah, ya, bi ilmillah, semua. Mana dia maksud apa tu? Keterikatan makhluk dengan Tuhan tadi jelas nampak. Kita diikat oleh dia. Kepandangan tu yang besar kan? Syukur. Ketika itu lenyap. Baka ia dengan Tuhannya. Ya, Allahumma ja'alna minhum. Itu sampai kepada makamil baqa, iaitu makrifat akan Allah Ta'ala dengan makrifat yang sebenar-benar. Apa makrifat sebenar-benar? Mana makrifat yang tidak ada makhluk. Makrifat usuluddin ada makhluk. Nampak? 20 sifat tu semua dalil dia. Dua patah aja. Apa dia? Hudusul alam, baharu alam. Mana baharu alam menunjuk wujud, baharu alam menunjuk kidam, baharu alam menunjuk baqa sampai habis. Bermakna baru alam. Ada alam lagi tak? Ada lagi alam. Ya, sebab dia nak membina dalil. Yang ni tak ada dalil, dia berjalan kan. Dia berjalan, dia tak pandang alam. Bahkan dia nak matikan pandangan alam tu. Sebab dia dah kenal secara akidah. Kena pergi secara mukasyafah. Secara mukasyafah dia kena buang lain, boleh buka. Itu kaedah. Dan pada baka itu panggil makrifat akan Allah Ta'ala. Dan makrifat yang sebenar-benar itulah makrifat yang yakin. Sebab iman dengan yakin apa? Tinggi yakin. Dalam makam iman dia buat ahwal. Kalau di makam yakin dia pergi makam yakin, duduknya maqamat itu. Dan makrifat yang putus. Ya, apa dia putus? Putus yang lain dan putus jazab maknanya. Dia memandang hanya dia saja. Ya. Ada pun panak yang 3 perkara, iaitu yang disebutkan oleh penghulu segala fuqaha yang di dalam negeri Mesir dan lainnya, iaitulah Syekhul Islam Syekh Zakaria Al-Ansari, ulama fiqh besar dan ulama sufi besar, wali besar. Fiqh melaut ilmu dan Syekh Zakaria Al-Ansari dia berstart nak belajar umur dia 40 tahun. Mau nak belajar. Orang sorak dia lah tu bangka nak belajar apa gitu kan. Dia buat dak dia tahan. Sekali meletup alim fiqh besar. Mana mufti mazhab Syafi'i yang tak pegang kitab Syekh Zakaria Ansari? Semua dia pegang. Dan kitab dia paling besar di antara Fathul Wahab di antara dia. Ya, kalau baca kitab tu apa? Kita mengaji Fathul Wahab untuk guru kata macam jalan dalam lecah. Tu dalam lecah. Jalan dalam becak kan. Macam jalan sawah, kaki terbenam. Angkat sebelah, pegang sebelah. Mana kau jangan baca laju kau tak faham kan. Ibarat dia tinggi kan. Kadang dia punya ataf betul dengan maktufun alaih tu 3 muka surat. Sini ataf ni atas 3 muka surat di atas. Mana kalam am, mana kalam khusus. Ni a'am, wahwa a'am. Mana aman umum, mana khusus pun nak cari itu pun pening kepala. Itu Syekh Zakaria Ansari boleh kitab macam ni. Hebat. Dia belajar umur 40 tahun baru nak belajar. Ya, orang ketawa dia. Alah, apa dah tu bangka nak belajar. Dia tahan, dia meletup alim besar, bukan sekadar syariat dan hakikat punya alim. Ya, bahkan disyarahkan Nabi kan Ibnu Raslan tu apa? Fathur Rahman kan disyarahkan. Ibnu Raslan. Cut luar tu syarah dia tadi. Wali besar, karamat dia diangkat, dia doa pum terbuka. Seorang buta asli. Dah berobat pergi buta, beribu duit habis tak baik. Lala sekali jumpa Syekh Zakaria. Syekh Zakaria Ansari kata insya-Allah aku doakan, tapi engkau dengan syarat satu je. Kau kena keluar berkampung. Kau keluar berkampung ni, dan sekiranya aku doa Tuhan buka mata kau balik hidup, kau jangan balik kampung ni lagi sehingga kau dengar aku dah mati. Tengok tak? Wali besar, ulama besar, takut sangat orang tahu dia punya kemuliaan, kemasyhuran. Dia takut orang puji. Ini lebay malang pula suka orang puji. Suka orang tak sebut nama dia kecil hati. Kata lorat dia. Ada lebay yang ada semayang ceramah, kaki ceramah duduk sebelah. Ya. Lepas tu lepas ceramah dia cuit Ana. Ana kecil hati saya. Apa pasal Ana dia? Ana duduk depan ni nampak mursyid sikit tak sebut nama kita. Allah Ana kata. Sian dia kau lebay kata. Ya, orang tak sebut nama dia kecil hati. Allah. Apa tu?
hati dengan makhluk. Kalau hati dengan Tuhan, apa dia heran dengan orang? La yakhafuna Allah. Dia tak takut celah-celah orang nak cela ke, orang nak puji ke, rasak kau. Aku bukan cari kau, aku cari Allah Ta'ala. Aku nak kenal Tuhan, bukan nak kenal kau kan? Aku nak jadi hamba Tuhan, bukan hamba engkau. Tu. Ada pun fana itu 3 bagi, ya. Ia telah disebutkan oleh Syekh Zakaria Ansari radhiyallahu dalam kitab dia Fathur Rahman syarah bagi risalah Ibnu Ruslan, dengan katanya tu. Kita baca banyak kali baca kitab ni. Berapa kali baca? 3 kali, tak banyak lagi lah, 4 kali. Ulama bertani dan satu kitab ada macam 40 kali khatam. Syarat Tangkihul Lubab Abi Zur'ah, kitab yang payah tahrir. Itu kitab Syekh Zakaria tu. Ya, dia mengaji di pondok-pondok, mungkin nak memaham. Bayar ibarat ni. Tak pergi dapat tani untuk guru satu pondok, dia khatam kitab ni 40 kali khatam. Allah. Kitab 40 khatam. Agak buku surat bagi pun ingat kan. Sebab kitab ni bila ulang dia lain-lain kan. Satu kitab 10 guru baca, 10 huraian, masing-masing punya pencapaian. Ya. Letak di kitab tu kan, masing-masing punya zauq dia baca kan. Ya, dan bila pula diulang pula tu tak sama. Diulang sekali dah lain, dia angkat sekali-kali lain lagi. Ada seorang kitab nahwu dia kan, dia alim nahwu ngaji kitab apa tu? Jurumiyah. Padahal Jurumiyah tu satu kitab baru lah kan. Tapi nak dia baca sekali dia buat, baca 2 kali dia angkat uraian, 3 kali dia angkat lagi. Itu masing-masing style. Tu no comment. Yang macam-macam punya style baca. Ya, apa kata Syekh Zakaria Al-Ansari ni? Al-fana'u salasatu aqsam. Fana tu ada 3 bagi. Pertama dia panggil fana'un fil af'al, fana pada perbuatan. Mana kita melenyapkan perbuatan makhluk, tenggelamkan dalam memandang perbuatan Tuhan. Kaqaulihim seperti kata mereka itu arifin, apa dia? La fa'ilah illallah. Tiada fa'il melainkan dia. Tiada yang membuat melainkan Allah Ta'ala. Rasa tak kita? Kerasa kita lagi. Sebab selagi kau rasa kau ada, boleh sampai. Sebab kena buang kita, dipanggil khurujuka ankah, iza kharajta ankah faqad wasalta ila Allah. Bila kau keluar daripada diri kau sampai. Keluar daripada mana? Keluar daripada af'al, keluar daripada asma', keluar daripada zat wa sifat, kita keluar. Keluar dengan mana? Kembali kat dia balik. Kita tak ada pujang pandang, baru sampai. Ya. Sebab dia tunggal. Kalau kita ada, Allah Ta'ala buat, kita pun rasa kita buat, bermakna dah 2. Sedangkan Tuhan satu je. Kana Allah wala syai'a ma'ah. Telah ada Allah Ta'ala beraziz dan tidak ada satu pun boleh menyaingi. Dia tunggal. Bila tunggalkan pandangan. Ini panggil tauhid khas. Tauhid syuur qalbi dia. Kita merasakan dia je. Dalam berbuat dia. Pada asma' pun dia. Itu makna kita la fa'ila illallah. Tiada fa'il yang membuat hakikat Allah Ta'ala. Wa fana'un fi sifat. Adapun fana' pada sifat apa? Ka qaulihim, seperti perkataan mereka arifin billah, la hayy illallah. Tiada yang hidup. Hayyun itu apa dipanggil? Apa tu? Isim. Ya. Menunjuk kepada musamma. Apa musamma? Zat. Bila sebut hayyun, makna zatun muttasif bil hayat. Ya, zat yang bersifat dengan hayat. Hayat tu sifat. Hayyun tu isim. Itu makna kata tiada yang hidup melainkan dia. Hidup mana? Hidup yang hakiki. Apa hidup hakiki? Wujud yang hidup yang mutlak. Adapun hidup kita muqayyad. Hidup kita diikat dengan Tuhan. Adapun Tuhan punya hidup dia tak ada kait dengan siapa. Ya, dia qadim, sifat dia qadim. Bila qadim la yahtaji lal fa'il, dia tak beranjak pada pencipta, pada mujid. Sebab dia yang mengada, bukan dia ada. Wujud dia yang sebenar, perbuatan dia yang sebenar, ya. Dan hayat dia pun yang sebenar. Hayat kita tidak sebenar. Apa tak sebenar? Tidak, bukan hakikat. Benda hakikat, benda terlepas, tak ikat dengan lain. Hayat kita semua terikat dengan dia. Ya, umur kita apa semua. Hebat orang pun umur dia tak tahu. Dia ingat pasal nama ni, guru besok dah habis. Esok dah jalan dan ya. Untuk fana pada apa dipanggil? Fisih, sifat. Wa fana'un fi zat ka qaulihim la mawjud bihaqqin illallah. Tiada yang mawjud sebenar melainkan Allah Ta'ala.
Tapi sini dia kata sifat tak bersilap sini. Fana fi sifat dia buat misal isim ni. Dia kalau fana fi sifat la hayat illallah, betul. Kita komen pengarang ni mungkin silap ciptaan. Ni kalau buat misal ni berkata la hay, dia kena la hayat, tidak ada yang hidup, tidak ada hayat melainkan sebab hayat tu bawa sifat. Kalau hayyun tu dipanggil isim, dia dipanggil tauhid, dia panggil bil asma. Kalau tauhid bil asma kita kata la hay. Kalau tauhid bil sifat la apa? Hayatun. La haya illallah. Kasi la haya illa. Kalau la hay itu makna tauhid pada asma. Tidak ada yang hidup melainkan dia. Tidak ada yang zat yang bersifat hidup. Tidak ada hayat mana sifat melainkan dia. Semua dia kembali pada dia. Satu tu bagi satu, tidak ada melainkan dia, baru dia panggil tunggal. Kemudian fana'u fi zat, ni paling tinggi kali ni. Kaqaulihim, seperti perkataan mereka, la mawjud bihaqqin, la mawjud illallah, tiada yang wujud mana? Wujud ala sabil istiqlal, wujud di atas jalan terasing. Sebab wujud makhluk semua tak terasing. Apa makna tak terasing? Terikat. Semua makhluk terikat dengan dia. Sebab wujud kita bukan wujud sebenar. Wujud sebenar wujud yang tidak terikat, itu panggil istiqlal. Dia jalan terasing mana dia tidak terikat, bahkan dia yang mengikat. Dia yang mengikat semua makhluk. Ada terjemah itu. Fana itu tiga bahagian. Pertama, fana di dalam perbuatan, seperti berkata mereka itu ulama, mana arif billah, tiada yang berbuat, mana la fa'il, pada suatu melainkan Allah Ta'ala. Kedua, fana sifat, tiada, kata mereka, tiada yang hidup yang sebenarnya melainkan Allah. Sebab hidup makhluk tidak dikatakan hidup sebenar sebab dia terikat. Yang sebenar ialah tidak terikat, terringkas dia. Dan tiada mengetahui yang sebenar, tidak ada ilmu, la ilm, yang melainkan dia Allah Ta'ala. Dan tiada yang mendengar, dia sampun la sama sampai bilah. Kalau la sama dengan sami, kalau sama sifat, kalau sami itu isim, walasi semua dia je, melainkan Allah Ta'ala juga. Dan tiada yang melihat yang sebenar melainkan Allah Ta'ala. Maknanya apa? Penglihatan kita ada dalil menunjuk kepada sifat Allah Ta'ala bernama basar. Basar kita tunjuk pada basar dia, samak kita tunjuk pada samak dia, samak dia. Jadi matikan pandangan makhluk, samak makhluk semua nampak dia, pandang dia. Artinya latih dia perlu zikir banyak kan? Dia zikir banyak, nur dia terang. Bila nur terang sedap memandang. Kalau kurang zikir, nur dia malap. Nur ada tapi malap. Bila malap tu payah nak pandang, terkelip-kelip. Orang kata nampak dah, tak apa, nampak dah, lampu aku dah nak mati. Lampu suruh aku dah nak mati. 6 bulan tak ganti bateri. Dah malap kan. Dia dah spotlight sapum. Baru sedap. Bila sebut memandang, apa yang sedap pada pandangan? Memandang apa yang sedap, jelas, clear. Ambil kunci sudah dia buat kata, anak tak apa, malam mana kelabu saya kata, tak dia buat. Mana tak jelas. Begitulah memandang. Bila memandang dia tuan dia buka jelas, terang, tak ada hijab, oh sedap. Bila pandang nampak habis kelabu, tak sedap. Sebab pandang tu kena asah hadid basaral iman bil murakabah. Asah iman kamu tu dengan murakabah. Murakabah kena banyak. Ini ambil takat lama-lama zikir kena terlupa. Attention je. Nak tanya sikit, zikir satu hari berapa? Kau dah pergi khalifah, aku tanya lagi apa sepak kepala kau kan? Ada dan kita tanya. Ada sampai makan tahlil. Kita tunggu, minta maaf dalam tertinggal. Kepiat ni ada berapa? Aku sekil kepala kau kan? Sebab tu kau nak ambil zikir tarekat, kalau rasa belum boleh amal, minta pertolongan tu. Jangan ikut-ikut. Kau ambil, kau nak ambil potong kambing, kau tak beramal. Benda mutiara besar. Kau ambil kena jaga tu betul. Yang kau ambil pakai lepak-lepak je. Takut musibah datang tu. Tuan musibah pun musibah besar. Tuan kerat hati kau dengan dia, tu musibah besar lah. Bukan kena bala musibah terbalang ke lori, itu benda tu zahir.
Dia kerat dalam kau dengan dia, tak rasa sedap. Bila hati kau dah tawar dengan dia, tu bala paling besar. Bila hati tak ada rasa dengan Tuhan, itu balak paling besar. Lebih teruk daripada kepala kau lenyek sembrol lagi. Sembrol lenyek lepek pun jasad apa dia gulung macam ni dalam ni kan. Dia kalau dia putuskan kita dengan dia, dia tak ada rasa dengan dia, paling sui hidup kalau tak ada rasa dengan Tuhan. Orang yang ni panggil sui. Bila hati tak ada lazat dengan Tuhan, tu paling sui hidupnya. Sentiasa berlazat. Ya, bi falyafrau tu arahan Allah Taala kan. Dengan aku hendaklah kamu berlazat, bergembira. Bila rasa terbuka, nombor sedap. Tu kata kesedapan melihat bila clear. Rohani bila clear dia angkat kejap, dia clear, bila clear tu yang sedap. Bila sedap tu ni nak cerita tentang zauk dengan Tuhan. Sampai dia berjalan, dia bergerak, semua terasa dia. Oh, habis padam yang lain. Ya. Ini yang lain nak sangkut dengan kepala, yang pening kepala tu. Yang payah nak pergi. Bila payah nak pergi tak nampak, nak berjalan susah. Yang jalan susah tu yang malas, zikir pun malas. Ayo majlis zikir pun malas nak pergi. Kan? Itu dia tu. Orang dulu tak dapat majlis zikir, rasa tak boleh tidur kan. Ya. Anak berdua masuk majlis zikir, budak dekat tak boleh. Kau tak pergi rasa tak boleh tidur mana punya seronok. Duduk dalam majlis pun dah rasa seronok. Ya, sebab nur kan tak semua tu. Ya, dalam hati tu kan, bila kau pergi tempat macam digantungkan kalung nur pada leher kamu. Ya, pada ahli kasyaf dia nampak semua macam kan. Jangan sampai dia terik kita tak rasa apa dah. Oh. Ya, benda lazat tiba-tiba tak rasa. Mana apa? Orang makan semua menjilat jari pun sedap, kita rasa tak sedap lah. Rupanya dia demam. Dia demam panas. Bila demam panas, dia tak dapat layak mendapat menangkap rasa. Sebab apa? Ada marat, penyakit ada. Tu dia punca dia. Lepas tu bila kita zikir tak sedap, sembahyang tak sedap, mengaung lah malam-malam. Mengaung memang banyak hijab. Ya. Tarikan dia dah tak ada, dah hilang. Minta ampun dengan Tuhan tu. Jangan dia padam ke tu. Habis tu. Lala apa tak rasa? Apa tak? Habis tu. Ya. Ada dia dia perasan. Dia zikir tempat tu tak sedap lah. Tak ada warid. Kau tak ada warid, orang lain warid tak kira. Orang punya warid meletup-letup. Ya. Kau belah kata kau nak hukum pun kau kan baik pandang kesilapan kita. Bila aku tak ada warid, Allah jauh aku. Kan lagi baik macam tu. Ini dia tak dapat warid, dia salah ke tempat tu. Orang zikir tak dapat warid lah, kepala kau berbelit, mana nak warid. Kau dapat warid, tanya orang lain. Kau tanya orang lain. Orang lain tu berdentu-dentu mendapat. Itu masalah. Nafsu dia ajar kita macam tu. Dia ajar kita jadi tu bersih. Habis. Gunain satu pasal menyatakan obat. Tadi penyakit hijab tu punya ini obat dia yang menghilangkan kasih kepada kemegahan. Bakal ada kemegahan ini tu khusus dalam perjalanan tarik. Kemegahan dunia tu hal itu memang kita dah tahu dah. Dalam perjalanan kita nak megah, nak dapat makam, nak itu. Oh, ini kalau kena jawin tadi. Tak cukup makan kan. Ya, nak bulat betul kalbi dengan Tuhan dia. Ya. Pak almarhum Tuan Sidi Rashid dengan anak murid kanan dia dan seorang nama kau sebut pun tuan kenal. Dia kalau ngaji tak ada depan tu jauh. Dengan tu jauh. Orang ingatkan rupa tuan kanan. Kita yang tak kena gigi depan. Rupa kiri tidak, belakang pun tak ada. Ya. Hari-hari bila berjalan macam-macam tuan. Dia mesti dalam hati kita mesti buang perasaan kita tak nak kita dikenal orang. Itu pertama. Dan dalam hati kita kena buang tak suka pada dipuji orang. Ya, kena buang tu. Perasaan tu kena buang. Perasaan orang nak berhadap kita nak berhadap orang tu kena buang. Ghayyib nazar al-khalqi ilaik bin nazar ila ilaik. Buangkan pandangan makhluk pada kamu, gantikan pandangan Tuhan kepada kamu. Itu cara dia dan benda ni hijab. Bila dia hijab terdinding, bila terdinding penglihatan tak jelas. Atau zikir tak sedap. Dia zikir-zikir tak sedap, tak jelas. Ya, memandang syuhud ke Tuhan tu tak jelas, menghadap tak jelas, memang tak sedap. Ya. Jadi apa yang menyebabkan ni hijab ni? Hijab dia apa? Seronok dengan selain Tuhan, tu ringkas dia. Ya, yang lain Tuhan tu banyak lah, pangkat itulah ini nama macam-macam. Selain Tuhan tu buang. Ya. Itu istilah Syekh Abdul Qadir Jalani itu tinggi, ma fi qalbi ghairullah. Bermakna tu duduk orang betul sampai Tuhan, tak ada dalam hati yang lain Tuhan, dia je. Pada menyatakan obat. Sebab Nabi kata likul lidain dawa fatadawaw. Tiap-tiap penyakit semua ada obat. Ya, maka hendaklah kamu berobat. Sakit jasad orang cukup takut orang ahli dunia sebab takut dia mam. Tahu mam? Dia mam ni besok habis harta tak ada semua habis. Kan?
Alillah tak, dia takut penyakit dalam tu kalau pum mati je habis, putus kita dengan Allah Ta'ala habis. Akhirat hanya wa'alaiyazubillah. Itu dia. Mana besar rugi kalau luput akhirat dengan luput dunia. Ya. Itu semua dapat jawapan di sana. Dan kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala kata sahabat radhiyallahu anhu, i'lam anna ma'ana betuliyah, i'lam anna mani betuliyah bihubbil jah sara hammuhu maksuran ala hubbil jah wa talabil ziyadah fihi wa istiyadi qulubil khalq wa zalika yattarru ila riya'i wan nifaq. Ketahui alimu bahawasanya barang siapa diberi oleh Allah Ta'ala akan dia dengan bala yang ghalib di dalam hati. Di bala betuliyah mana tuan kenakan dia satu bala besar ni, apa dia? Dalam kalbi, apa? Dengan kasih akan kemegahan. Ya, nak tahu kita ada tak sifat ni, kalau orang caci kita, orang maki kita, kita berasa tak? Kalau orang tak pedulikan kita, kita rasa tak? Kalau orang tak hormat kita, kita rasa tak? Kalau rasa mana kita nak tu. Senang je. Ya. Lawan apa? Tengok bila lawan kemegahan. Maknanya apa? Orang tak megahkan kita, orang tak buat tak kenal kita, kita rasa tak? Kalau kita rasa, oh kecil hati. Bila makin benda tu ada tersemat kat sini. Ya. Tak payah ukur orang. Mengaji tasawuf jangan ukur orang kan. Mengaji tasawuf kita ukur kita sendiri. Sebab kita nak ejar kita bukan nak ejar orang. Kita nak ejar diri kita. Kita tengok ada tak kita benda tu. Mana kalau kita tak dihormati, kita rasa tak? Sebab tu oleh wali kanan jalan shortcut dia buat macam tu. Syekh Abdul Wahab Al-Sya'rani kan, dia kena dengan Syekh Ali Khawas, lepek dia kerjanya. Syekhul Islam ni 7-8 mufti buat ketiak dia kan. Mana bukan calang ilmu kan. Bila berjalan ke Tuhan, dia kerjakan nafsu kawan dia apa? Besok kau bawa duit kan, tu bekas, kau pergi tengah bandar, kau suruh budak-budak ketuk kepala kau depan orang. Sekali ketuk bagi satu ni, hampa habis duit tu. Pasal ya. Syekh Abdul Qadir Jani tak tahu Syekh Qadir Jani masuk ustaz gila berapa kali kan, orang kata dia gila. Awal tarik junun wa awsatuha funun wa akhiruha kun fayakun. Awal perjalanan ku gila, orang akan kata gila. Kita gila dengan Tuhan tak apalah. Bukan gila dengan dunia, gila dengan bina. Allah Ta'ala. Wa awsatuha funun, pertengahan dia fana. Wa akhiruha kun fayakun. Akhir dia kun fayakun. Dia kata apa je Tuhan luluskan. Ya, itu mana peringkat dia. Jadi maknanya kan awal dan masya-Allah nak buang dia sampai tak ada rasa apa lagi. Yang terasa dalam kalbi dia je. Baru dia akan dapatkan rasa nikmat. Sebab dia kata ketahui alim bahawa siapa yang diberi Allah Ta'ala dengan bala yang ghalib biasa ni, dalam hatinya dengan apa? Kasih akan kemegahan. Ya, maka ada cita-citanya terhingga atas kasih akan kemegahan itu, dan sentiasa ia menuntut akan terlebih dalam kemegahan itu, dan sentiasa ia memburui cari kemegahan itu dalam hati segala makhluk. Ya, dia seronok makhluk ni banyak kena siapa ni? Orang politik banyak kena ni. Orang politik banyak kena ni. Cari pengaruh tak nak cari undi. Cuma dia kena ejak betul ni lah. Dia cari tu tujuan apa? Kalau kena Allah dia selamat. Kalau dia kena dunia memang banyak lingkup jawab dia. Nak cari pengaruh kan. Arwah Tunggu ni Aziz kata orang politik yang kau masuk penjara dia tak takut. Dia takut apa? Orang tak undi dia. Orang politik dia takut orang tak undi dia. Tak undi dia tak nangis. Masuk penjara dia tak takut. Orang tak undi dia takut kan. Ya, anda jaga nak cari pengaruh orang kat kita. Ya. Sampai kata undilah saya. Ui, dahsyat. Ya, undilah saya. Nama malu nak cakap tentang. Ya, kalau kau cakap nama parti tu dia tak dengar kan, undilah saya. Alah jam dah budak ni. Sentiasa memburi dia, ya. Dia ada benda ni, dan sentiasa berkehendak mengambil hati orang tu. Dia kena dua tuan ni. Pertama, ghayyib nazar al-halqi ilaik, buangkan pandangan makhluk pada kamu, ganti bin nazarillah ilaik, dengan pandangan Tuhan. Yang kedua, waghib an ikbalihim ilaik, buangkan perasaan yang makhluk nak berhadap kamu, buang. Gantikan kamu berhadap dengan kamu, kau berhadap dengan Allah Ta'ala. Tu boleh betul. Allah. Dia kena ragging tuan-tuan, dia orang sampai dia rasa tak ada makhluk. Dia tengok orang macam tumbul kayu. Tak ada rasa bahawa di situ dia baru terbuka lazat dia dengan Tuhan. Bayangkan tuan-tuan, dia tanpa tahlap tu baru nak terbuka lazat dengan Tuhan. Bermakna kalau belum tu apa lazat? Dia tak dapat tu yang kita zikir malam tu naik tu sebab tu.
lazat belum dapat. Nak pergi iskul dia jauh lagi, asyik jauh lagi. Asyik dia jalan duduk dengan dia je. Ya, anak anta pada tahap tu mahabbah. Habis. Yang ni sentiasa ia berkendak mengambil akan hati manusia, ya. Dan demikian itu sangat berkendak kepada riak, nak kena tunjuk. Ya, biar orang ambil hati kan, nak tunjuk orang, habis terbalik enten. Dengan sekalian ibadatnya dan sekalian amalnya. Dan sangat berkendak kepada nifaq. Akhirnya apa yang tumbuh? Nifaq. Nifaq apa? Mulut lain hatilah. Banyak jadi gitulah, sebab nak tarik orang. Kan kadang-kadang sampai jadi sifat tu bahaya. Hati imam tu dipesan, ya. Dan juga dipesan supaya kita jangan bubur sifat. Ada perasaan seorang nak beradab, buang kan. Kita lebih minat kita tak dikenal, senang. Ya, kita lebih minat kita tak dikenal. Ya. Tuan guru saya kalau berjalan kan, dua orang kita dengan dia, bila orang tanya dia, ni siapa? Kalau kita, ni anak murid saya. Dia kata ini kawan saya. Kita ni takut. Dia kata kita kawan dia. Dia apa nak tutup? Ya, kalau kata guru ni anak murid, mana saya gurunya kan. Dia kata kawan tak tahu lah. Ya, kita ni kawan saya, ini salik saya. Wah, tinggi nawang kawan-kawan. Orang dulu dia tutup kan, lagi tutup lagi cantik kan. Buah nangka, lagi tutup lagi cantik kan, lagi buka yang dia. Itu tutup cantik, ulat tak masuk. Minta tutup ulatnya dia masuklah. Habis. Dan makna riak oleh kita, wallahu a'lam. Ya Karim, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Maulana Muhammadin Allahumma barik. Subhanallah.